Anda masih lagi mendengar You Malaya Radio, slot khas bersama yang bahagia Datuk BC kita. Maaf elok. Satu sebab lagu favourite terus dia Datuk. Awak tak ada cakap. Okey. Datuk tadi tu tadi lagu favourite Datuk. Sweet. Michael Bublé. Okey. Kita boleh mainkan lagi? Banyak kali? Jangan banyak kali. Datuk tengah goyang tadi. Okey Datuk. Soalan tadi ni, soalan saya sekarang ni ada berkaitan dengan soalan sebelum ni, iaitu apakah harapan yang berbahagia Datuk dalam peranan mahasiswa dan juga mahasiswi dalam meningkatkan nama baik Universiti Malaya? Harapan saya amat besar dan harapan warga kampus. Peranan siswa-siswi Universiti Malaya ini adalah besar. Kata kejayaan universiti adalah adalah juga orang kata di kalangan boleh dibuat oleh siswa-siswinya. Terutama sekali bila peranan yang positif tu menaikkan nama Universiti Malaya, dan juga siswa-siswi Universiti Malaya mesti peka berkenaan dengan kelantangannya, kan, idea baru, kan, disalurkan, tapi salurkanlah kepada saluran yang tertentu. Jangan disalurkan salah salur. Bila salah salur tu mati kita. Jadi mustahak sekali. Harapan saya bagi siswa-siswi Universiti Malaya, bagilah bagilah pelajar yang pertama discover something. Jadilah pelajar yang boleh memberi satu buah pemikiran yang kreatif, inovatif kepada masyarakat dan juga kepada kerajaan. Bagilah juga orang kata jadi holistik pelajar. Kita tidak mahu seseorang itu kalau buat ambil program katakan jurutera, not necessarily dia bagi jurutera ataupun arkitek nak jadi arkitek. Kalau belajar arkitek basically kan pelajar kita mesti be kreatif, inovatif. Bila keluar nanti kan kalau tak mau jadi arkitek tak mengapa, tetapi boleh jadi pakar perunding, cat ke, kan, memberi khidmat nasihat, kan, boleh jadi millionaire ni tau. Tak banyak kata investment kan rather than nak fikir pelan macam mana nak buat building bangunan kan at least boleh jadi sebagai sebagai juru perunding lah. Now, I think the most important thing bagi kami di pengurusan kan pelajar siswa Universiti Malaya ni yang terutama sekali mestilah tampilkan diri. Jangan segan silu. That's why soft skill yang kita embeddedkan through the program patut mendapatkan satu positiveness, dan kita nakkan pelajar kita tu tidak mahu mesti work as a team, dan juga kita tak mahu juga pelajar kita melihat negatif all the time. Always think about positive tentang kejayaan yang akan dicapai kan, dan akan membantu Universiti Malaya membawa ke peringkat antarabangsa. Kalau boleh pelajar-pelajar kita keluar masa dalam satu semester ke 2 semester ke kan, pergi ke institusi lain, keluar negara terutamanya. Kita ada support ni, kita ada tabung. That's right. You can see kita boleh lihat dari segi ketampilan diri kita, pemulainan, dan gunakan juga pelajar-pelajar antarabangsa yang ada di sini, berintegrasikan dan lihat daripada open minded. Jadi maksud saya begini, siswa-siswi Universiti Malaya mestilah rajin, dedikasi, dan juga mesti berinovatif, berinovasi dan juga kreatif. Malah saya ingat memang para profesor dan academic staff bila kita kata program tu mestilah melihatkan dari segi bukannya very dull program, mesti marketable, dan juga program itu dapat melahirkan pelajar graduan Universiti Malaya yang boleh membantu negara. Okey Datuk, berkaitan dengan pendapat pelajar sendiri. Kadang-kadang pelajar kita ini, saya sendiri kadang-kadang mempunyai pendapat yang berbeza dengan pihak pengurusan. Mana pelajar-pelajar lain juga, saya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan sejak hari ini, para pelajar memang lantang bersuara.
Betul. Saya setuju tu. Saya agree that. Para pelajar lantang bersuara. Tapi bagaimana Datuk menangani untuk mengharmonikan pendapat para pelajar yang mempunyai pendapat berbeza berbanding dengan pihak pengurusan? Kadang-kadang mungkin pihak pengurusan inginkan sesuatu perkara ini dijalankan dengan cara A, tapi pihak pelajar pula mahukan, pelajar sendiri mahukan perkara tersebut dijalankan dalam dengan cara B yang berbeza. Bagaimana Datuk nak gabungkan jadi A, B? Bila ada pencanggahan, mustahak sekali apa yang kita patut buat, bermusyawarah. Okey, bermusyawarah dan juga kita memberi penerangan. Apa yang terbaik dengan evidence base. Doktor ni suka evidence base saja. Betul-betul. Kita mesti ada benchmark. The real case, you know. Jadi kalau diberi penerangan, for example, misalan, baru-baru ni kita, sebab dalam MQA pun kan, Malaysia Qualifying Agency, Malaysia Qualifying Framework, kita disuruh melibatkan pelajar dalam kebanyakan jawatankuasa, termasuk design kurikulum, kan? Kita melibatkan pelajar, alumni dari semua peringkat, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, atau tahun 5, tahun 5 lah kan. Jadi perbincangan, bermusyawarah akan membawa satu manfaat yang baik. Dengan berdiskusi, dengan bermusyawarah tadi, banyak isu boleh diselesaikan, kan? Kalau pendapat, memang saya tak kata semua pendapat tu ada yang baik, ada yang lemah, kan? Tapi kita tengok the best, yang terbaik kepada institusi kita, kepada Universiti Malaya. Dan saya sarankan kalau pendapat yang bercanggah, buat perbincangan. Dan juga terutama sekali pelajar mesti dapat first hand maklumat. Jangan dapat second, third hand. Bagi saya, kalau dah apa ni ke peringkat yang apa ni berlainan, dia berubah. Bermusyawarah, kalau kita tak ada bermusyawarah, kan ada bermusyawarah. Jadi maklumat tu dapat second hand atau third hand. By second hand pun dah berubah sikit. Third hand lagi berubah. Jadi itu yang pencanggahan berlaku. Cara pun aliran tu dibawa berlainan. Konsep tu kalau dalam law kita panggil hearsay. Hearsay ni maknanya kalau kat dalam court kita cakap apa yang kita dengar daripada orang, bukannya daripada apa yang dengar kebenaran sendiri. Bukan kita betul-betul dengar, kita just cakap orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Jadi benda tu berubah-ubah. Ada ditukar tambah. Betul tu. Kira untuk mengelakkan pelanggan PPB daripada yang first kali. Ya, betul. The best is the first one. Macam surgeon pun, the surgery is the first surgery, not the second or the third one. Law pun saya ingat dia nak evidence base kan. Betul. Evidence base tu susah tu. Semester lepas ni gosip panas. Tapi dia macam ada ke tak ni sebenarnya benda ni? Apa tu pun? Sebab kebanyakannya berlaku bercakap juga sebab orang dengar jadi lain. Itu dia macam kan. Mungkin pun nak tanya kepada bagi Datuk lah. Apakah pandangan yang bagi Datuk terhadap isu pergabungan fakulti? Orang dengar macam banyak orang dengar tentang negatif side. Sebenarnya tak tahu apa sebenarnya penggabungan fakulti. Mungkin bagi Datuk boleh jelaskan. Baiklah, walaupun saya ni bukannya orang baru kat Universiti Malaya ni, word pergabungan merger is very bad word. Kalau boleh kita gunakan word rationalization ataupun dalam bahasa Melayu kita pinjamkan rationalisasi kan. Bagi kalau kita lihat evidence base lagi kalau kita lihat rata-rata dunia kan sekarang kan banyak universiti dah toward merealisasikan daripada 23 fakulti di Harvard di Queen dekat Island tu, Queen University, dah tinggal 3 fakulti saja yang besar. Tapi di bawah tu banyak pusat-pusat pengajian. Macam kita sekarang, baru-baru ni saya buat banking pada semua management. Dijemput juga oleh perwakilan pelajar iaitu Kamarul dan Fahmi. Begitu dia wakilkan wakil daripada Perkaum presidennya iaitu Persatuan akademik dan juga Persatuan presiden Persatuan support staff Perkaum. Begitu juga adanya 2 orang ahli lembaga board of directors Universiti Malaya LTU. Dan saya sekiranya melihat 2 hari 1 malam. That output is good.
saya pun nak tahu juga tahap manakah rationalization ni, rasionalisasi ni telah dibuat oleh management. Bagi saya kata tadi, saya tak akan tergesa-gesa untuk mengubah in the different direction. Benda yang baik kita teruskan, kan? Jadi rasionalisasi ini adalah baik, tapi implementasinya mestilah secara phases, secara berperingkat. Sebab apa? Kita tak mau bila implementasi itu Januari 1st nanti, besok bulan Mac kita reverse. Tak mau, kan? Jadi untuk implementasikan rasionalisasi ini adalah mustahab. Kita akan train the trainers. For example, kalau baru-baru ni pun kan, saya nak kaitkan sebelum saya teruskan, kaitkan dari Kementerian Pendidikan Malaysia juga. Baru-baru ni ada meeting, cuba mengubah minda kepada para di IPTA particularly. Sekarang kita guna nak chancellor, tapi dalam mesyuarat itu, why not thinking about something, because kita yang nak chancellor nama itu, atau di mana nak chancellor nama itu, kan, telah diplan dah lama sangat. Kita ikut UK, kita ikut British, kan? British masalah mana-mana kita ni orang kata dijajah. Dah pun kata merdeka berapa puluh tahun dah, kan? Tapi pemikiran kita masih lagi dijajah sedikit. InsyaAllah dengan itu cuma sikit. Tapi dalam mesyuarat itu yang dipromosi oleh KSU 2, kan, memohon form Jabatan Jawatankuasa melihat dari segi other perspektif, kan? For example, gunakan presiden, gunakan provost, iaitu at the moment currently equivalent to Timbalan Chancellor Academy, dan gunakan vice president. Apa salahnya? Vice provost, kan? The connotation of the name akan memberi image yang baru, image yang more progressive and dynamic, kan? Rebranding. Jadi rebranding kita, kan? Dan at the moment dasarnya rasionalisasi ini adalah untuk memperkukuhkan, mengoptimumkan infrastruktur yang ada, mengoptimumkan orang kata human capital yang ada, dan juga mengoptimumkan program yang ada. Tetapi kita ada 16 fakulti dan akademik, kan? Kita shrinkkan kepada 6. Tetapi dengan orang kata merealisasikan beberapa fakulti menjadi satu gabungan, tetapi gabungan ini mesti dibuat secara halus, kan? Maksudnya alamat tahun baru, perusahaan tahun baru saya akan adakan dalam Januari 10. Lepas itu saya akan pergi ke fakulti itu fakulti dengan pengurusan untuk menerangkan mission, vision Turatul 2014, dan apakah pencapaian kita tahap sekarang. Bagaimana kita untuk tahun 2015 kita capai 100 yang terbaik, kan? Jadi apakah cara-caranya kita nak buat setiap fakulti? Setiap fakulti ada kelainan dia, kan? Jadi dari isu itulah kalau kita consolidate kata rasionalisasi ini, kan, mengoptimumkan. Ini adalah salah satu aspek di mana boleh membawa universiti lebih tinggi. Positiveness, point positif itu banyak daripada point negatif. Jadi maknanya di sini dengan adanya transformasi begini, tapi transformasi ini mesti mengambil masa. Bukan besok buat terus implement, tak boleh. January 1st is not the implementation. Because apa? Kita nak lantik vice provost katakan. Lepas tu kita kena latih dia. Kita nak lantik general manager. Dalam among the 6 tu ada 6 general manager. Kita kena latih dia orang. Apa tugas-tugasnya. Dan kita nak decentralize finance. Maknanya perolehan semua akan ditempatkan di 6 fakulti, di 6 big orang kata cluster ni, kan, cluster ni. Jadi di sini kita kena train a lot of people, you know. Ada moment besar, kan, finance department, kan, dia akan control centrally, kan. Jadi kita akan lihat banyak burokratik. Jadi kita bagilah
general manager, kita bagilah apa ni orang kata financial controller itu di setiap 6 yang kita wujudkan tadi, 6 kluster kan. Dalam 6 kluster itu kita akan minta general manager menjalankan pentadbiran. Jadi academic staff akan dilepaskan macam sekarang apa ni, ketua jabatan kan banyak menjalankan pentadbiran. Jadi manakah dia punya pengajaran teaching and learning, manakah dia punya orang kata dia punya apa ni akademiknya, manakah dia nak buat research kan. Jadi dengan ada general manager, adanya financial controller di setiap 6. Kalau kita nak bubuh 16 susah lah kan. Jadi ini bertindih kan fungsinya. Jadi dari 6 ni, general manager, pentadbir dan juga financial controller dekat level ni 6 orang juga akan di-train. Dan the vice provost yang akan lead untuk beberapa school tadi. Jadi di sini kita train mereka dari masa ke semasa sampai mereka tip-top, dan juga pegawai-pegawainya. Saya nak katakan rasionalisasi ni sokongan pun staff tak akan dibuang, tak akan disisir. Tak akan disisir. None of them akan disisir. Tetapi kita akan consolidate. Bila kita ni banyak post yang kontrak ataupun orang yang dah retire. Example, staff-staff kita yang dah retire 60 tahun, post itu kita tak akan isi dengan orang baru. Kita akan ambil kontrak staff yang sedia ada, yang telah mahir, masukkan pada post itu. Itu satu isu yang kita kena terangkan betul-betul. Jadi isu rasionalisasi ini memang baik kan, tapi nak implementasi itu mestilah secara berperingkat kan. Satu. Keduanya, bila dah ada general manager dekat satu kelompok tu dan juga financial controller dia, academic staff yang jadi vice provost tu akan melihat dari segi semua pusat-pusat pengajian, the school. Kita ambillah perubatan dengan dentistry. In fact dah ada dah. In fact dalam fakulti perubatan tu dah ada rationalize dah. Cuma tambah dentistry dengan pusat sukan aja kan. Jadi bagilah apa ni, pusat pengajian pergigian. Program ni sama juga kat bawah tu kan. Dan juga pusat pengajian perubatan, pusat pengajian farmasi, pusat pengajian apa ni, orang kata pusat pengajian alat sciences, pusat pengajian perimajan kan. Semua dah ada tu. Dekat moment fakulti perubatan tu dah ada, cuma nak masukkan pusat sukan, sains sukan dan juga nak masukkan pergigian. Tetapi empowerment by provost akan bagi empower kepada apa ni, ketua-ketua head atau kita boleh panggil dekan kalau nak panggil kan. Nama tu saja nama kan. Kalau pusat pengajian, pusat pengajian pergigian, pusat pengajian perubatan, kita boleh panggil dia orang dekan, ketua tu. Apa salahnya kan? Dan nama is a different name. Macam dekat USM kan, dekat Kubang Krian tu kan. Dia dah ada head campus, that is vice provost. Because it's lower dan timbalan chancellor lah kan. Lepas tu ada pusat pengajian pergigian, pusat pengajian perubatan, pusat perubatan kejurawatan, pusat perubatan farmasi. Diketuai oleh dekan. Jadi kalau pelajar-pelajar boleh, janganlah khawatir. Ini kerana kerusi-kerusi di majlis perwakilan pelajar still the same. Kan maybe bertambah tak ada shrink. Dia tak akan kejutkan. Tapi mungkin dia tu pun rasa mahasiswa-mahasiswa sebenarnya mindset dia fikir penggabungan ni macam memang kena gabung, habis-habislah kaki tangan staff semua. Tapi tak ada. Tapi aku setuju dengan bagi Datuk. Sebab di Jabatan Pentadbiran Keadaan Sosial memang mempunyai ketua jabatan, iaitu Profesor Madia Dr. Siti Hajar. Memang dia mengajar, dia kena handle student, dia bahas semua. Sampai dia mungkin kadang distress. Saya rasa memang macam orang punya pengajian besar, saya punya pengajian kecil. Macam fakulti undang-undang tak ada pengajian lain. Kita ada satu saja tu. Itulah sebab apa ni, bila ada general manager kan dan juga ada financial controller dekat 6 cluster tu kan, mereka akan take responsibility. Katakanlah nak buat jadual, general manager kan dengan staff-staff dia kan dan juga financial controller senang. Semua apa ni, empowerment, perolehan kan, tak payah buat oleh ketua jabatan, tak boleh buat oleh dekan, apa nak fikirkan, orang dah ada kan. Jadi this is to orang kata untuk mengoptimiskan dan juga mendapatkan yang terbaik pada universiti. Tapi saya janji peralihan ini mengambil masa. Dan sekurang-kurang 9 bulan minimumnya untuk nak dilatih. Kalau kita tak latih staff-staff kita,
Dia tak tahu apa nak buat nanti. Dia terperanjat dari central to decentralized. Kita ada secara drastik je lo. Mungkin lo ada soalan dia tanya kan? Kejap, belum lagi soalan. Tapi saya nampak apa yang Datuk VC cuba daripada niat kita, bukan niat kita, niat manajemen sendiri untuk rasionalisasikan fakulti ini adalah untuk melancarkan pengurusan, melancarkan pengajian, Pendidikan juga. dan juga pendidikan. Itu Kenapa? yang paling penting. Saya belajar banyak masa saya sebagai research fellow Harvard 1994-95 kan. Basically saya belajar dari konsep di mana work as a team, tak silos. Alhamdulillah lah. Tapi sekarang dekat Universiti Raya, the teamwork is there. Silos masih ada lagi. Dia kata dia hak dia kan. Kita research kan. Betul. Jadi dengan gabung, dengan rasionalisasi ni kan, kita boleh dapat optimum penyelidikan. Tak ada orang nak duplicate. Tim ni buat same, tim A buat satu penyelidikan yang sama dengan tim B kan. Lepas tu beli equipment yang sama. Duplication is there. Jadi merealisasikannya dengan adanya kita dapat lihat dari segi kluster itu boleh membangun lebih baik. Tapi bila nak rasionalisasikan ni, saya tahu yang kita lepas ni ada minor. Itu yang ada. Tapi sayangnya saya tak dapat. Saya dah tak sempat dah waktu tu. Maaf saya betul. Tapi Datuk bercakap berkaitan B, orang akan tanya, benda ni okey, nampaknya Datuk perancangan itu sudah ada. Cara untuk pelaksanaannya juga sudah ada. Secara berperingkat. Secara berperingkat. Tapi secara kasar Datuk, pada pandangan Datuk, bila dan kita akan betul-betul aplikasikan? Kalau dari perbincangan di bengkel itu, tetapi time will change. According to orang kata, adakah kita capai dari peringkat ke peringkat? Kalau tidak, kita kena extend the time lah. Kalau boleh targetnya sebelum permulaan sesi baru, iaitu bulan 9 2014. Cepat juga tu. 9 bulan tu. Tapi kan kalau orang mengandung 9 bulan jadilah melahirkan seorang bayi. Begitu juga kita kena buat. Saya ingat lambat lagi Datuk. Mana cepat. Tapi dia ada plus and minus kan. Kalau kami orang yang mengandung kan, ibu yang mengandungkan seorang bayi mengambil 9 bulan untuk melahirkannya. Jadi dari situ orang kata konsepnya lah. Tetapi bagi saya kata tadi, kita lihat dari segi buying in. Maknanya bagi saya kata selepas amanat perusahaan tahun baru, saya dan pengurusan akan pergi ke fakulti dan akademik. Dan kurang-kurangnya kita spend 2 jam lebih setiap satu fakulti untuk orang kata menerangkan lebih lanjut. We want everybody to buying in, kerana kita tak mahu orang terkilan nanti kan. Jadi masalah isu ini boleh diatasi, insyaAllah. Hati dengan pelajar-pelajar, so that saudara kita Kamarul dan saudara Fahmi yang ada pada 2 hari 1 malam tu kan, dia pun mengatakan okey, ni pertama kali diterangkan pada wakil pelajar. Bagi saya, manajemen saya, leadership saya, I will ask for that opinion. Saudara Kamarul juga hari tu ada cakap, dia kata dia menyokong, sebenarnya dia menyokong secara terang-terangan idea ini. Tapi 9 bulan tu bukan implementasi untuk rasionalisasi fakulti. 9 bulan tu kita kata bagaikan bila mengandung, banyak benda yang kena jaga. Makan nak jaga, senaman sikit yang kena jaga. Sebab kita nak lahirkan tak lama lagi ni untuk pewaris-pewaris baru. Sesi hadapan tak lama lagi. Saya ingat lambat lagi Datuk, tapi macam kiranya 9 bulan tu cepat juga. Perancangannya lama kan. Betul. Tapi untuk melaksanakan 1 Januari memang tak boleh. Jadi kita habis 9 bulan tu menyedut seorang ibu mengandung, melahirkan seorang bayi after 9 months. Sebagai saudara kata tadi, ada yang kata tadi kan, dengan the most important thing orang akan tahu, setiap dalam kandungan tu mesti ada dia punya orang kata smoothness, kebaikan, ada masalah medikal kan. Itulah kita nak orang kata murnikan, nak murnikan. Jadi perjalanan ni saya tak expect dari segi dia lebih orang kata straight forward.
berjalannya ada liku-likunya. Jadi liku-likunya lah kita nak mengatasi. Jadi bila kita dah ready, baru kita kata istiharkan. Betul? Saya sebenarnya baru berangan-berangan ingat InsyaAllah grad nanti dapatlah majoring in business school. Major law school, minor business school, tapi nampaknya tak sempat lagi. Jadi boleh dibuat. Tapi itu memang Alhamdulillah lah 2014 ni tahun juga untuk orang kata review the curriculum. Inilah kita akan meminta wakil-wakil pelajar dalam review the curriculum setiap disiplin. This is one you can propose, minor and major. Kalau law, you can take business, kan? Tak sempat. Atau law dengan penyiaran media. So, yang tu saya kena minta master nanti lah. Kalau saya dapat. Business school kita susah nak masuk tau sebenarnya. Bila saya buat kajian tu macam, susah je nak masuk business school. Untuk master tu 3 tahun. 3 tahun kena ada apa kita panggil berkerjaya 3 tahun dulu baru boleh masuk business school untuk master. Okey, sekarang kita dengar lagu dulu. Kita berehat dulu. Banyak lagi persoalan-persoalan ini. Itu dia tadi kita bersama-sama dengan Slot dengan bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk VC kita. Itulah tadi yang berlangsung asalnya pada 8 hingga 9, tapi sebabkan rancak sangat banyak 9.45 1 jam 45 minit terus dah kat 2 jam dah. InsyaAllah akan datang kita akan buat slot lagi, kita akan tanya pula benda lain. Datuk, ucapan untuk pelajar-pelajar untuk exam akan datang. Okey, untuk siswa-siswi Universiti Malaya yang akan menghadapi peperiksaan semester ini, saya ingin mendoakan agar saudara-saudari dapat menghadapi peperiksaan ini dengan tenang dan juga all the best to you, dan insyaAllah kita doakan agar semua dapat menjawab dengan baik. All the best, dan juga jangan lupa tentang kesihatan. Ucapan Datuk tadi yang Datuk kata cukup tidur, cukup tidur, cukup rehat, cukup makan yang makanan sihat yang seimbang. Ingat tu semua. Okey, selamat menghadapi peperiksaan. Terima kasih kepada Datuk. Terima kasih semua. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah Datuk dalam slot akan datang. InsyaAllah. Bye. Bye.